Dan saya serahkan kepada moderator kita sendiri, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Terima kasih sekali lagi saudara pengacara majlis. Ini kali pertama biasanya saya dijemput untuk ditemu bual. Jadi hari ini saya akan menemu bual panelis yang begitu hebat sekali. All the industry players dan regulators yang berada bersama saya. Sebenarnya saya tak tahu dia orang gugup ataupun saya yang gugup. Jadi apapun saya kira topik yang diberikan pada kita ini merupakan satu agenda baru dalam menentukan kedudukan ekonomi di samping keterjaminan bekalan elektrik di negara kita untuk jaminan masa depan negara kita. Dan untuk itulah saya kira saya tak akan memberi kata aluan yang panjang dan saya juga tidak akan memperkenalkan secara terperinci setiap panelis kita, tapi saya kira memadai untuk saya perkenalkan setiap panelis ini berdasarkan jawatan yang ada pada mereka, sebab saya kira ramai peserta-peserta sekalian sudah pun mengenali mereka, apatah lagi mereka orang-orang hebat belaka. Tan Sri CEO Petronas kita ini sudah pastilah kalau tak ada Petronas kita tak ada elektrik, sebab gas tak ada. Harap dengan coal nanti tak cukup. Jadi one of the so TNB merupakan pelanggan utama pada So Datuk Megat merupakan CEO TNB. Orang yang bekerja dengan TNB dari awal lagi, tapi hari ini merupakan hari pertama menjadi CEO TNB. Terima kasih. Syabas sebab dapat bersama kita. Ujung sekali sana Datuk Guntur. Kalau orang Sarawak dengar saja nama Guntur, kami ni ketakutan sikit. Sebab Guntur tu maknanya ribut. Berlakulah ribut kan. Tapi dia merupakan seorang yang hebat sesuai dengan nama dia. Nanti kita akan dengar kisah dia. Dia merupakan seorang pengusaha dalam bidang solar. Apa yang dilalui untuk dia berjaya dalam bidang ini pada kecil sehinggalah sekarang. So, merupakan one of the success Bumiputra dalam bidang solar. Sebelah kiri saya ini Yang Berhormat Dr. Hazlan, Timbalan Menteri. Kalau kat Sarawak ni dia dikenali sebagai orang yang memperjuangkan hidrogen dan all the CCUS lah. The carbon credit and carbon storage. Ini the expert as far as Sarawak is concerned. Tak juga. Masih belajar. Jadi insya-Allah dia akan dapat berkongsi perspektif daripada Sarawak. Ujung sekali Datuk Razif ialah the controller ataupun regulator of energy kat Malaysia daripada Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Jadi saya memadailah, saya kira untuk permulaan ini saya akan terus sajalah. Tapi dalam konteks kita ini ada 3 R utama yang kita nak fokuskan. Kalau kita melihat dalam 3 P yang saya nak lihat dalam konteks tenaga ini ialah pertamanya P yang pertama, pembebasan gas rumah kaca sifar. Maknanya low carbon, zero carbon, yang komitmen negara kita 2050 kita menjadi negara yang bebas carbon. P yang kedua, pelaburan yang berdaya saing. Dan P yang ketiga, pertumbuhan ekonomi baharu yang bersih. Jadi ini menjadi fokus kita. Dan dalam sesi kita nanti kita ada 3 pusingan. Setiap pusingan lebih kurang 15 minit. Panelis akan diberi 3 minit setiap pusingan untuk peluang menjawab. Begitu juga dengan pusingan kedua. Kemudian daripada situ nanti kita akan buka kepada soalan daripada peserta. Daripada slide nanti yang ada di depan saya ni, mereka kata soalan akan keluar di depan ni nanti. Kemudian akhir sekali pusingan di mana kita akan mengadakan rumusan oleh setiap panelis. Setiap panelis akan diberi masa 2 minit untuk membuat rumusan. Jadi untuk soalan pertama, saya kira mungkin saya nak terus kepada TNB dululah kot. Orang pertama hari pertama bekerja, jadi diberi peluang lah.
sebagai orang pertama jadi CEO hari pertama ni untuk menjawab soalan dulu. Iaitu setakat ni lah TNB saya kira dah lama dalam sektor tenaga. Dan sudah pasti dalam powering the nation, TNB juga merupakan satu syarikat yang empowering the Bumiputera dalam sektor tenaga. Jadi mungkin Datuk boleh sharekan sikit apakah TNB telah laksanakan dalam konteks membantu dan membangunkan Bumiputera dalam sektor tenaga ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pertama kali terima kasih kepada Yang Hormat Timbalan Menteri kerana memberi peluang kepada Tenaga Nasional untuk bersama pada petang ini. Walaupun pada dasarnya saya lebih gembira untuk jadi moderator daripada jadi panelis. Tapi Alhamdulillah, TNB merupakan agensi yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur elektrik di negara kita. Itulah tugas ataupun tujuan penubuhan Tenaga Nasional dan juga entiti sebelum itu iaitu Lembaga Elektrik Negara dan juga sebelum itu CEB. So, dalam konteks pembangunan infrastruktur ini, kita melihat dari sudut nation building, ada dua aspek ekonomi, iaitu ekonomi capital dan juga capital economy dan juga ekonomi rakyat, people economy. Jadi apa yang telah dilaksanakan oleh Tenaga Nasional dalam konteks dua aspek utama ekonomi ini ialah yang pertama, kita memberi peluang kepada syarikat-syarikat Bumiputera untuk memasuki pasaran bersama-sama dengan Tenaga Nasional untuk membina infrastruktur itu sendiri. Dalam konteks yang lain atau dalam maksud yang lain, Tenaga Nasional melantik syarikat-syarikat Bumiputera atau vendor-vendor tertentu dalam business value chain tenaga, termasuk daripada generation, membina petalian voltan tinggi dan juga voltan rendah, termasuk juga aplikasi-aplikasi di dalam aspek memberi kesenangan kepada pengguna-pengguna kita. Jadi dalam konteks business value chain ni, aspek pertama yang telah dilaksanakan oleh tenaga ialah memberi peluang ataupun market kepada syarikat-syarikat Bumiputera. Dalam konteks ini, kita mempunyai beberapa petunjuk utama ataupun prestasi yang mana kita boleh nilai apa yang kita berikan kepada sektor Bumiputera. Sebagai contoh, salah satu indikator yang kita pakai setiap tahun ialah berapa banyak pembelanjaan yang kita peruntukkan kepada syarikat-syarikat Bumiputera. So, secara konsistennya, Tenaga Nasional telah memastikan perbelanjaan melebihi 50% kepada pembekal ataupun vendor-vendor yang bertaraf Bumiputera. Sebagai contoh, tahun lepas kita membelanjakan lebih kurang 12 bilion dalam expenditure kita dan 6 bilion diperuntukkan kepada sektor-sektor syarikat Bumiputera. Selain daripada itu juga, kita seterusnya memperkenalkan vendor development program bagi value chain yang tertentu untuk kita bina syarikat-syarikat Bumiputera. So, dalam konteks ini juga, kita pada tahun lepas spend lebih kurang 3 bilion untuk vendor-vendor yang kita dah developkan semasa ini. Dalam konteks vendor ni ada dua kategori. Satu, pembekal barangan ataupun yang terlibat dengan manufacturing, pembuatan, dan satu lagi pembekal perkhidmatan kepada Tenaga Nasional. Jadi itu aspek capital ekonomi, membina infrastruktur untuk negara kita. Dari sudut people economy ataupun ekonomi rakyat, tumpuan Tenaga Nasional ialah kepada pembangunan kepada dua aspek. Yang pertama, peluang pekerjaan itu sendiri. Dan Tenaga Nasional buat masa ini mempunyai anggota kerja sebanyak 33,000 dan setakat ini majoriti yang tinggi anggota kerja Tenaga Nasional merupakan daripada
daripada Bumiputera. Itu secara langsung. Secara tidak langsung, penumpuan diberikan kepada pembangunan modal insan kepada rakyat Malaysia. Dan Tenaga Nasional mempunyai Institut Latihan Sultan Ahmad Shah yang tidak berapa jauh daripada tempat ini, yang mana kita menganjurkan kursus-kursus tertentu untuk pembangunan khususnya pembangunan Bumiputera, dan kita juga terlibat dalam projek-projek reskilling baru-baru ini yang mana kerajaan memperkenalkan TVET sebagai contoh. Itu merupakan salah satu aspek yang kita bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan adanya ruang dan peluang kepada Bumiputera. Jadi itu yang dapat saya rumuskan. Terima kasih Datuk. Begitu banyak sumbangan untuk pembangunan Bumiputera, both dalam bidang peluang pekerjaan, juga peluang latihan dan pembangunan vendor Bumiputera. Jadi saya terus akan beralih pada Tengku Tan Sri Tengku Taufik. Kalau tadi TNB, sekarang ini Petronas. Selain daripada terlibat dalam minyak dan gas utama negara, tapi apa juga konteks Petronas dan pembangunan Bumiputera dalam konteks ekonomi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat ahli-ahli panel yang terhormat, div-div kehormat. Kami amat berbangga dapat memberi sedikit sumbangan kepada Kongres ni. Dan untuk menjawab soalan yang amat berhormat, Petronas rasanya tidak pernah lepas daripada kesedaran bahawa ia ada menggalas amanah yang amat besar sekali. Keterjaminan tenaga seperti yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat, dari mulanya wujud Petronas 1974 tu memang sudah ada amanah besar untuk memberi nilai yang lebih besar kepada rizab-rizab hidrokarbon. Itu tanggungjawab utama di bawah undang-undang. Dan lanjutan daripada itu dengan menyokong kedaulatan dan kebolehan mandiri dengan tenaga daripada tahun 1978, lanjutan krisis minyak. Petronas sekarang alhamdulillah dapat mengorak langkah sebagai satu daripada syarikat yang dikenali, bukan saja di Nusantara, juga di pentas antarabangsa. Dalam melaksanakan tugasnya, kami tidak pernah alpa ataupun cuai bahawa ini adalah satu cabaran besar juga untuk menyemarakkan sektor OGSE. Pada masa ini, Yang Berhormat, ada 3,700 vendor yang disokong oleh Petronas melalui sistem pelesenan. Kebanyakannya masih di tahap PKS, tapi lebih daripada 90% adalah Bumiputera. Kalau alhamdulillah. Dan dalam usaha kami melaksanakan dan menyokong agenda menggalakkan dan mencerdaskan pembangunan Bumiputera ini, bukan saja setakat memulakan program di awal tahun 90-an, 93 secara tepatnya, program VDP. Selebihan daripada itu, baru-baru ini tahun 2018 juga dilaksanakan program VDPX, di mana bukan saja sokongan daripada pemberian kontrak, tapi juga sokongan pembiayaan. Jadi rasanya usaha ini berterusan. Lanjutan daripada itu pula, kami ada kesedaran dengan adanya perubahan yang sentiasa mencabar sektor tenaga ni. Pemerkasaan capability itu memang terus kami usahakan. Sejak daripada bermulanya program beasiswa, dah lebih 38,000 beasiswa diberikan, dan saya bangga dan dapat mengutarakan kepada Yang Berhormat ahli panel yang lain, kebanyakan daripada pengurusan kanan, pelopor-pelopor dan juga expert tenaga daripada sistem yang dilahirkan oleh Petronas ni ada bertugas mengambil tanggungjawab yang besar, dan mereka ni bukan sahaja produk untuk Petronas, tapi produk untuk penggunaan sebagai SME di seluruh dunia. 38,000 dan kebanyakannya sekali lagi Bumiputera. Tenaga kerja Petronas, terima kasih. Bukan usaha saya seorang. Memang usaha ini memang sudah dipertanggungjawabkan sebagai satu amanah. Pada masa ini tenaga kerja lebih 84% Bumiputera, dan terus kami menjayakan pembangunan tenaga kerja dan sumber manusia yang juga termasuk pemerkasaan kebolehan TVET, Technical dan Vocational,
alhamdulillah program-program kami keberhasilannya untuk dapat kerja selepas dilatih, pelatih ini lebih daripada 80% juga dapat pekerjaan. Dan UTP di mana ada juga agenda Bumi Putera, kebanyakan intake-nya adalah Bumi Putera, kebanyakan mereka itu adalah hasil yang telah menyumbang secara besar pada sektor tenaga dan masuk ke dalam sektor tenaga. Jadi rasanya secara menyeluruh Yang Amat Berhormat, alhamdulillah kami bangga menggalas amanah ini. Agenda Bumi Putera itu memang konsisten sebagai satu perjuangan kami. InsyaAllah. Terima kasih Tan Sri. So saya tak perlu ulas lagi lah. Amat jelas apa dah dilaksanakan. Jadi saya terus beralih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Hazlan. Dalam konteks Kerajaan Negeri Sarawak, apakah model penggunaan ekonomi Bumi Putera di Sarawak? Itu pertama. Yang keduanya berhubung kait dengan usaha berkenaan, apa juga perancangan pelaksanaan inisiatif dalam agenda Peralihan Tenaga Sarawak? Terima kasih. Yang Berhormat Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mula sekali adalah menjadi harapan kita semua yang ada di Dewan ini memahami apakah itu climate change ataupun perubahan iklim dan sebab-sebab perubahan iklim. Dan salah satu daripada cara untuk kita mengatasi perubahan iklim adalah dengan melalui perubahan ataupun transisi tenaga, energy transition. Ya. Dan secara mudah untuk memahami cara kita mengawal perubahan iklim adalah dua cara. Satu adalah melalui nature-based solution ataupun solution melalui sumber asli, especially hutan, carbon stock, mangrove, beluka dan sebagainya. Ya, itu merupakan satu cara tidak langsung, iaitu melalui cara offsetting ataupun carbon credit. Dan yang kedua adalah melalui technical-based solution, iaitu cara dari segi teknikal. Dan di Malaysia sebenarnya kita mempunyai sekurang-kurangnya 7 jenis tenaga, terutama sekali di Sarawak. Dan tenaga yang pertama sekali yang boleh digunakan untuk kita beralih kepada tenaga hijau adalah tenaga hidro. Dan di Sarawak merupakan wilayah yang telah dianugerahkan oleh Ilahi, sebuah kawasan tanah yang begitu besar sekali, yang hampir sama besar dengan Semenanjung, sebesar 12.4 juta hektar. Dan 62% daripada tanah tersebut adalah dilitupi oleh hutan, beluka dan juga bakau. Dan inilah merupakan stok karbon yang begitu tinggi sekali. Dan sungai, kita juga mempunyai banyak sungai. Sebenarnya kita mempunyai lebih 300 sungai. Dan ada 4-5 sungai yang besar-besar yang kita boleh membina ampangan hidroelektrik. Dan kita sudah pun membina ampangan hidroelektrik yang pertama pada tahun 1985, iaitu di Batang Air, yang boleh mengeluarkan lebih kurang 105 megawatt. Dan sekarang di atas reservoir Batang Air, kita sedang membina floating solar ataupun solar terapung yang boleh mengeluarkan 50 megawatt. Ya. Dan kita mempunyai 3 lagi ampangan besar, iaitu di Bakun, di Murum dan juga di Baleh yang akan siap pada tahun 2028 di Baleh. Dan jumlah tenaga yang boleh dijanakan melalui semua ampangan hidro tersebut adalah 3,500 megawatt. Dan Sarawak mempunyai perancangan untuk meningkatkan jumlah penghasilan tenaga hidro melalui solar, floating solar, solar terapung, melalui cascading dam, melalui biomass dan sebagainya, combined gas cycle, dan kita akan boleh meningkatkan pengeluaran tenaga tersebut kepada 8,800 megawatt pada tahun 2030 dan mungkin juga lebih sedikit dan boleh mencapai maksima sebanyak 10,000 megawatt pada tahun 2030, insya-Allah. Dan tenaga kita yang kedua adalah merupakan solar. Ya, Sarawak mempunyai banyak sumber matahari dan kita boleh pergi ke industri solar
solar farm dan juga floating solar. Dan yang ketiga adalah hydrogen. Ini adalah merupakan tenaga baru dunia masa depan, the future energy of the world. Dan sebenarnya setiap negara di dunia ini boleh menghasilkan hidrogen. Setiap negara. Asalkan negara itu mempunyai dua perkara. Iaitu pertama adalah air dan yang kedua adalah tenaga untuk memecahkan air itu melalui elektrolisis dan menghasilkan hidrogen dan oksigen. Cuma persoalannya adalah apakah jenis tenaga yang negara tersebut miliki. Adakah ianya tenaga minyak dan gas, arang batu, ataupun adakah ianya tenaga hidro dan sebagainya. Jadi di Sarawak, di Malaysia, Sarawak, especially Sarawak, kita mempunyai banyak sumber tenaga hijau dan penghasilan hidrogen kita di Sarawak adalah merupakan hidrogen hijau yang mempunyai harga yang sangat tinggi. Dan tenaga kita yang keempat adalah biogesim ataupun bioenergy. Dan di Sarawak kita mempunyai at least 3 jenis, iaitu yang pertama adalah daripada microalgae yang boleh menghasilkan minyak sustainable aviation fuel untuk kapal terbang. Dan yang kedua adalah daripada biomass, iaitu daripada wood pellet, daripada pellet kayu yang juga boleh menghasilkan tenaga. Dan yang ketiga adalah waste to energy, iaitu daripada sisa sampah kepada tenaga. So at least ada 3 jenis bioenergy yang kita ada. Yang kelima adalah tenaga offshore wind. Kita juga mempunyai tenaga angin, tetapi bukan di daratan tetapi di offshore, di lautan, iaitu lebih kurang 100 nautical mile hingga ke 200 nautical mile. Dan di Sarawak kita telah pun berjaya menghasilkan satu pelantar minyak bersama dengan Shell yang boleh menggunakan tenaga hijau 100%, iaitu dengan kombinasi tenaga solar dan juga tenaga angin, offshore wind. Sudah pun berjaya di Sarawak. Dan seterusnya adalah tenaga sintetik, iaitu contoh e-metanol, e-kerosene dan banyak lagi EE yang akan datang di masa akan datang. Dan inilah yang telah diceburi oleh Sarawak dan kita mempunyai satu kilang yang menghasilkan e-metanol di Bintulu. Dan akhir sekali adalah seperti biasa Petronas, Oil and Gas, dan di Sarawak kita mempunyai Petros. Oil and Gas akan terus menjadi industri yang akan memacu ekonomi dunia. Sebenarnya masalah dengan oil and gas ini bukanlah oil and gas, tetapi penggunaan oil and gas. Sekarang ini di dunia penggunaannya adalah 60% digunakan untuk transportation dan juga tenaga kilang, 40% digunakan untuk menghasilkan petrochemical. Ini yang menyebabkan lebih banyak karbon yang dihasilkan di udara dan kita harus tukarkan cara penggunaan minyak dan gas, 60% untuk menghasilkan petrokimia dan 40% untuk transportation dan juga tenaga kilang melalui berbagai cara tadi, iaitu renewable energy dan sebagainya. Terima kasih. Cuma mungkin belum disentuh bagaimana ianya inisiatif tersebut boleh memanfaatkan pembangunan untuk sektor Bumiputera dari segi sudut ekonomi. Actually, sektor tenaga baru ini adalah open kepada semua dan adalah lebih baik dan lebih baguslah sekiranya lebih ramai lagi Bumiputera mencebur diri di dalam industri-industri yang telah disebutkan tadi. At least ada 7-8 jenis tenaga-tenaga yang kita boleh ceburi dan kita persiapkanlah diri kita sama ada menjadi pemain secara langsung di dalam industri-industri tersebut ataupun menjadi pekerja-pekerja, tenaga-tenaga teknikal yang akan menghasilkan hidrogen, yang akan menghasilkan biogesim dan sebagainya. Okay, terima kasih Datuk Doktor. Saya balik pada Datuk Razif daripada Suruhanjaya Tenaga. Jadi kita dah dengar 2 industri players, TNB, Petronas dan juga perspektif daripada Sarawak. Jadi apa hubung kait di antara orang yang mengawal sektor tenaga dan juga dalam konteks pembangunan usahawan Bumiputera itu sendiri? Apa hubung kait yang peranan ST boleh mainkan? The correlation between sebagai regulator at the same time
bagaimana ST boleh memainkan peranan untuk membangunkan sektor ekonomi kepada Bumiputera. Silakan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Tan Sri, Datuk Panel dan Dev Kehormat Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menjemput ST. Izinkan saya Yang Amat Berhormat secara sepintas lalu sebelum saya ceritakan peluang tu dengan tadi Yang Amat Berhormat ada sebut berkenaan dengan NETA. Jadi untuk sebenarnya NETA ni ada serampang 3 mata lah Datuk Seri. Serampang trident 3 mata. Yang pertama untuk dia mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, alam sekitar. Itu yang pertama. Serampang kedua adalah untuk kita decarbonize. Untuk kita decarbonize sektor tenaga ni memang banyak. Tan Sri memang you are aware, betul. Banyak carbon you punya industri oil and gas. Kita nak decarbonize bukan saja sektor elektrik, juga apa-apa sektor yang menggunakan bahan-bahan api yang untuk dibakar yang akan menggunakan karbon. Itu serampang yang kedua. Yang ketiga yang penting juga adalah serampang ekonomi untuk kita membentuk satu ekonomi hijau yang mempunyai value yang lebih tinggi lah. Itu serampang 3 mata. Yang kedua, Yang Amat Berhormat, kita jangan lupa kita ni sebagai negara yang trading nation, kita memang terdedah kepada externality lah. Externality itu dilihat di negara Eropah, dia mengenakan satu dipanggil CBAM. CBAM ni Carbon Border Adjustment Mechanism. Kita tertakluk penghilang-penghilang kita yang akan mengeksport barang-barang ke negara Eropah akan dikenakan non-tarif barrier, tapi somehow carbon tax indirectly. Jadi dikira kuantiti carbon tu yang dieksport ke negara Europe akan dikenakan adjustment ataupun sebagai cukai carbon. Yang kedua juga di Amerika juga dia perkenalkan IRA, Inflation Reduction Act, yang lebih mengutamakan barang-barang yang dibuat di Amerika yang disubsidi carbon renewable energy. Jadi untuk kita compete dengan barang-barang di Amerika tu agak sukar disebabkan ada subsidi di United States. Jadi itu external factor yang kita terpaksa garapi untuk kita address ekonomi kita. Jadi risiko kita kalau kita tak address ni Yang Berhormat, FDI kita mungkin terjejas dari segi attractiveness pelaburan kita yang kata kalau tidak ada sumber-sumber renewable energy akan beralih kepada negara yang lebih ada sumber renewable energy, dan juga SME kita yang menjual barang-barang kepada Datuk Yang Berhormat sebut tadi RE100, pembekal-pembekal chip, microchip kepada Intel, kepada Samsung dan sebagainya. Dia perlu ada produk yang low carbon lah. Jadi itu kita sudah fikir secara ringkasnya NETA ni yang Mak ada sebut tadi NETA. Secara ringkasnya NETA ada address 3 benda lah tadi. Secara ringkas yang Mak ada sebut energy mix tadi, yang kita akan mencapai 70% 2050. Tak lama lagi, lebih kurang kalau kita dah kira 60 gigawatt solar yang kita kena letak dalam sistem kita dalam masa 20 tahun lebih saja, 60 gigawatt. Tadi yang Mak ada sebut kita lancarkan 2 gigawatt. Bulan April insyaAllah kami kerja keras ini, kami akan tender 2,000 megawatt. 1 April 500 diperuntukkan untuk floating dan 1,500 untuk ground mounted. Itu dari segi energy mix. Dan juga saya setuju greenhouse gas, gas rumah kaca memang kita akan turunkan. Lebih kurang kita target 2050, 32% pengurangan. Jadi itulah the driver je. Kenapa kita buat usaha-usaha ini untuk kita kurangkan CO2 emission ataupun gas rumah kaca. Bukan CO2, ada banyak lagi, ada 6 lagi gas selain daripada carbon dioksida. Jadi kita ada tunjukkan juga dalam NETA tu ada inisiatif-inisiatif banyak. Target dan juga inisiatif. Macam mana kita nak tuju kepada sasaran dan juga inisiatif tu banyak. Kalau saya boleh sebutkan ada 6 cabang tadi yang saya boleh tambah. Yang pertama renewable energy efficiency yang Ahmad Umar ada sebut tadi, insya-Allah Parlimen akan luluskan satu akta baru, Energy Efficiency Conservation Act, yang itu akan lagi memberi galakan kepada usaha-usaha kita untuk penjimatan elektrik atau penjimatan tenaga. Yang kedua renewable energy. Yang ketiga
ada hidrogen, dan juga ada yang keempat bioenergy, yang kelima green mobility, EV car, bukan juga land transportation, ada light transportation, dan juga rail dan sebagainya, public transport, dan yang terakhir carbon capture and utilization and storage, CCUS, sama ada kita capture dan kita store, dan juga ada salah satu option kita capture dan kita utilize atau kita recycle tadi derivatif tadilah, kita jadikan derivatif daripada methane, kita campur karbon dengan hidrogen jadi methane, dan kita boleh buat berbagai-bagai gas lain untuk kegunaan industri. Jadi itu 6 saya panggil sasaran strategi dalam NETA. Jadi kalau nak tengok dari segi jumlah pelaburan yang amat berhormat, banyak. Kalau sampai 2050 kita anggarkan 1.2 hingga 1.3 trilion. Bila kita nak decarbonize industri kita ni, itulah jumlah pelaburan yang kita. Tetapi semasa pelancaran itu ada yang amat berhormat Perdana Menteri ada umumkan 2 bilion fasiliti segera yang diumumkan oleh Kementerian Kewangan yang boleh dimohon oleh penggalak pengindustri RI untuk membantu projek RI dan sebagainya. Jadi Yang Amat Berhormat, peranan ST sebagai regulator, kami memang diamanahkan untuk membuat satu tender lah. Jadi dalam tender tu kami akan tetapkan syarat-syarat teknikal, syarat-syarat financial, dan kita ada evaluasi dan sebagainya. Sekarang ni kita dah untuk large scale solar Yang Amat Berhormat, kita dah lancarkan 4 cycle lah. Lebih kurang saya ingat dalam 2,500. Akan datang kita tambah lagi 2,000. Ini satu rekod lah, tak pernah kita lancarkan 2,000. Disebabkan kita nak penuhkan tadi lebih kurang 60,000 megawatt 2050. Jadi kita tak ada masa lah, kita kena accelerate, kita kena lajukan sikit untuk kita kurangkan CO2 emission dan untuk kita capai ke arah 2050 sifar bersih. Sifar bersih ni bukan kosong saja. Dia ada net lah macam tadi sebut, yang Abang Mat sebut, ada carbon sink, ada hutan, ada pelepasan. Negara kita pernah jadi negatif, maknanya kita sink, lebih banyak sink daripada kita emit tahun mungkin 70-an dululah, waktu tidak ada industri. Jadi kita dah terlebih kepada positif, kita dah lebih yang kita lepaskan daripada kita sink kan. Jadi kita nak turunkan balik supaya dia sifar, bukan kosong, dia net sifar bersih. Supaya kita dapat mencapai target 2050. Jadi Yang Amat Berhormat, itu saja untuk round pertama lah, insyaAllah. Terima kasih. Jadi kita dah dengar daripada pengawal ataupun regulator kita. Sekarang ni saya nak beralih kepada industri player kita. Datuk Guntur. Mungkin dah dengar pandangan daripada pihak TNB, Petronas, ST, perspektif Sarawak. Jadi mungkin Datuk dapat berkongsi pengalaman Datuk sendiri. Bermula daripada awal sehingga sekarang. Apakah usaha Datuk sebagai usahawan? Adakah TNB, Petronas dia ada membantu dalam untuk success story Datuk dalam sebagai usahawan ini? Jadi mungkin boleh berkongsi secara terang hari ini untuk dikongsikan pandangan pengalaman Datuk bersama dengan peserta-peserta sekalian. Silakan Datuk. Terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap terima kasih sebab jemput saya untuk kongsi pengalaman dalam industri tenaga boleh baru ni. Mula-mula sekali saya dan isteri saya kami mula dari bawah. Kami jual solar garden light, and then we move to solar street lighting, solar off-grid, solar hybrid, solar rooftop, and then solar farm. Kami bukan dari keluarga yang kaya ya. Jadi kami ini marhain jugalah. Kami memang marhain. Tapi yang kita boleh bina company besar ni sebab kita berjimat cermat dan jaga simpanan. Isteri saya orang Banjar. Jadi orang Banjar ni pandai simpan wang. Dan saya orang Mendeling. Orang Mendeling pandai berunding ya. Kalau Soekarno kata, kalau mau runding macam orang Mendeling. Saya orang Mendeling. Jadi kalau ditanya Guntur ni dari mana, saya orang Mendeling. Dan satu lagi isteri saya ni, dia dari sekolah Kolej Tunku Kursyah. Ramai kawan-kawan dan rakan-rakan dia yang selalu membagi pandangan, bagi reference, bagi rujukan
ramai kawan-kawan kita, Datuk Hafsah Hashim kawan kita, Datuk Zuradah Atan, Jamilah Marjan. Jadi rangkaian ni merupakan satu dorongan untuk kita maju ke depan. Dan yang kita pegang dalam kita punya semangat ni ialah rajin mencari sumber dana kerajaan dan grant latihan, kan. Jadi pandai cari, pandai network. Kebanyakannya tahu ada grant tapi salah isi. Jadi tak dapat. Jadi bila kita network kita dapat. Itu kita dapat situ. Macam contoh tahun 2006 bila kerajaan melaksanakan Suria 1000. Daripada situ saya boleh masuk dan belajar tentang solar PV design system. Sebelum ni saya kena panggil seorang expert daripada Jerman datang, bayar 560 ribu, belajar dan mahal. Jadi bila kita buat capacity building dalam Suria 1000 tu, kita dah ada boleh buat sendiri. Dalam program tu juga dia ada satu lagi modul dia panggil lawatan ke Jerman. Dia bagi 50% diskaun. Saya pergi tengok pendedahan, pergi tengok solar farm di Jerman macam mana. Balik rasa macam boleh buat, pergi lagi, balik lagi. Dan lepas tu bila kita masuk tender nak pasang solar di Malaysia waktu tu kita kalah. Jadi yang ada pada masa tu saya tengok SMEDEC atau SME Corp, Datuk Hafsah lah. Kita pergi minta grant 300 ribu dan kita pasang sendiri kita bangunan. Jadi orang tanya ada pengalaman? Ada pengalaman sendiri, tak payah lawan. Jadi bila ada pengalaman, baru ada job di depan. Dan yang paling penting sekali ialah dalam bisnes kita bila dah masuk ke solar farm ni ialah akses kewangan. Masa saya dapat solar farm tahun 2012 dulu, 8 bank tolak saya mentah-mentah, tuan-tuan. 8 bank setahun saya jalan, satu bank. Akhir sekali saya jumpa dengan satu kawan. Bukan satu kawan, dia CEO bank. Dan kebetulan dia pun orang Mendeling. Dia kata, aku tolong kau, Tur. Aku bagi kau spesial. Itu saya fikir. Orang Melayu ni, kalau dia ada kuasa, dia memang boleh tolong kalau nak tolong. Pada masa tu, orang tak pernah buat package tu. Datuk Razif Nasution ni, dia bagi saya pinjaman tu 20 tahun punya tenor. Sekarang ni barulah semua ikut. Dulu orang tak ikut. Jadi dia dah bagi macam tu, saya boleh buat. Dan Alhamdulillah, dia bagi saya janji satu je. Make sure kau jangan lompat ke bank lain selagi aku ada kat dalam bank ni. Dan kebetulan tahun 2019 dia pencen, saya pun orang lain dah datang rujuk. Separuh dia punya interest, dia punya hibah, saya pun pindah lah Datuk Seri. Itu yang di sana. Dan dari segi kerajaan pula, saya tengok di situ, pada masa itu, agensi yang bantu saya ialah Traju. Traju kita ada dana mudah cara. Traju bagi saya 15%. Kedua, kita ada lagi GTFS masa itu. GTFS ni dia bagi 60% guarantee on the bank. Bila kita nak ambil pinjaman bank tanya, what do you have, Datuk Ketur? Saya kata, I have my fatherland, I have my kampung, I have my resource. Not enough, this is 100 million loan. I kata, I have GTFS guaranteed by CGC. Yes, dia kata, that's what we want. And then GTFS juga bagi 2% diskaun daripada interest rate lagi. Dapat lagi duit. Itu instrumen yang paling bagus kita guna. Lepas itu ada MIDA pula. MIDA bagi GITA. Green Investment Tax Allowance. Kita boleh claim balik daripada profit kita. Yang ketiga, MARA pula. Duit tak cukup lagi. Pergi pinjam dekat MARA pula. MARA bagi the Baron. Dia bagi 5 juta Baron, tapi kena ambil equity majority. Itu yang saya dah jadi minority dalam syarikat saya tu. Sebab nama isteri saya. Dia jadi minority. Lepas itu jalan lagi. Tak cukup lagi. Kita ambil pula dengan PUNB. Solar leasing pula program. Kita ambil lagi berjuta. Bagi jalan lagi. Lepas itu SME Corp pula tengok kita dah hebat. Dia datang, dia bagi recognition. Dia bagi kita masuk pertandingan Enterprise 50. Dan bila kita menang Enterprise 50, dia hantar kita ke US. Belajar di Boeing. Offset, kita belajar di St. Louis, belajar tentang kapal terbang, semua balik gunakan dalam industri pembinaan solar farm. Lepas tu Matrade. Matrade pula tengok ini dah ready nak pergi ekspor. Kita pun ikut Matrade punya roadshow. Lepas tu NCIA pula pun bantu juga lagi. Bagi kita lagi dengan banyak bantuan yang kita boleh kembangkan lagi perniagaan. Dan yang paling penting sekali Tok Seri, saya nak beritahu ni yang paling penting sekali adalah sokongan dan pertolongan kawan-kawan di kerajaan. Datuk Razif ni, Daud ni masa sebelum dia jadi CEO ni, dia lah yang jaga LSS1 tu. Saya terpaksa bawa dia, ambil dia dalam kereta dekat LRT, pergi ke jumpa CEO Maybank Islamic. Tolong terang Ustaz Datuk, apa dia yang kita minta ni? Dia terang sampai kita dapat pinjaman. Ini yang tak ada nilai, bukan kerja dia pun nak tolong saya dengan bank, bukan. Tapi oleh kerana dia nak tengok Bumi Putera itu berjaya, dia bantu. Jadi kalau kata Melayu tak tolong Melayu tu tak betul tuan-tuan. Itu memang tak betul. Saya dapat bantuan. Lepas tu satu lagi single buyer pula. Ini single buyer yang paling susah selalu kita deal.
Single buyer ni bantu saya bagi penerangan kepada 8 bank, 8 kali. Saya hatam 8 kali tentang NEDA. Kalau orang lain tak ada buat datang. Tapi dia bantu saya boleh faham. Lepas tu grid planning. Masa tu saya pun tak faham tu di grid planning apa benda. Tapi grid planning pun bantu. Dia kata, Datuk, kalau you nak guna ni, you pakai loop in, loop out. Kita tolong identify kat mana loop in, loop out. Datuk Megat faham lah kan. Lepas tu GSO pun bantu juga. Bila kita buat grid, kita buat grid code test. Dia bantu kita 14 hari. Alhamdulillah, matahari yang hujan bulan November tu, kita doa supaya stop. Kita dapat finalizekan dia dalam masa 14 hari. Itu yang kita dapat the first large scale solar connected to grid. TMB nombor 2 lah masa tu kan. Kita 8 November kan. Yang ketiga yang paling penting bantu saya ialah SEDA, tuan-tuan, SEDA. Masa kita mula-mula start solar farm tu tak tahu apa-apa. SEDA lah ajar, tunjuk, nak buat pinjaman bank pun dokumen-dokumen, REPA, PPA macam mana sebagainya tak dapat. Akhirnya bila SEDA bantu kita sampai kita berjaya, inilah kita di sini hari ini. Dan hari ini kita bangga kerana dengan sokongan semua agensi kerajaan, TMB bantu kita dah boleh ekspor kita punya produk nombor 1 ke Jepun, Nigeria, Indonesia, Filipina, Cambodia, Saudi Arabia dan Djibouti. Dan kita punya local engineer ni, anak-anak watan kita kebanyakannya perempuan, tuan-tuan. Yang pandai gajian ni perempuan. Saya hantar yang perempuan ni pergi ke Brazil, buat testing commissioning untuk Brazil World Cup tahun 2014 kita ada World Cup. Engineer wanita ni kita hantar ke Brazil, buat di sana. Nasib baik dia balik seorang juga. Kalau dia balik berdua, saya pening, tuan. Brazil ni lain sikit, tuan. Ya. Dan bila saya buat solar farm di Bidor, Dr. Sri, masa tu saya tak payah cari bank lah. Bank datang ketuk pintu saya, datang, Datuk mainlah, bagilah. Alhamdulillah, berkat kerjasama pertolongan daripada kerajaan, kawan-kawan, pegawai kerajaan yang bersimpatikan kita nak bantu tengok orang Melayu naik ni, alhamdulillah saya berjaya berada di sini hari ini. Hari ini saya berdiri sebagai sebuah syarikat SME yang ada aset sebanyak 500 juta, yang mana Datuk Seri saksi minggu lepas kemarin, kita dapat lagi satu loan 91 juta dan kita ada lagi 2 lagi solar farm kita nak buat, Datuk Seri. Dan alhamdulillah, tu dah dulu saya start dulu, lagi saya sambung lagi, Datuk Seri. Terima kasih. Semangat. Sebab tu sesuai dengan nama dia tadi yang saya kata. Jadi terima kasih Datuk Guntur untuk mungkin balik satu lagi soalan daripada apa yang pengalaman Datuk tu, apa cadangan kepada pihak kerajaan dan juga pihak industri, bagaimana cara-cara yang boleh untuk membantu dan facilitate pihak industri players, khususnya yang baru nak belajar, baru nak berkecimpung dan bumi putra, bagaimana mereka nak kembangkan? Apa cadangan Datuk kalau ada? Cadangan saya ada cadangan dia ada. Nombor 1 sekali capacity building lah, latihan. Dan hari ini latihan pun dijalan dengan begitu agresif. GCPB, Grid Connect PV Designer tu memang dah SEB juga mengiktiraf GCPV yang dikeluarkan oleh SEDA, iktiraf oleh SEDA, dan pusat-pusat latihan pun banyak. Satu Selangor Human Resource, Kismek di Kedah, patut kita ada satu di Sarawak, di Sabah, dan ada satu di Kuantan pun ada. Jadi perbanyakkan pusat latihan ni seperti itu. Yang kedua yang paling penting ni sebenarnya ialah dana, Tuan Seri. Saya cadangkan supaya kita wujudkan kembali dana bunah cara oleh teraju. Sebab bila kita ambil loan 100 juta, bank cuma bagi 80 juta. 20 juta nak cari mana, Tuan Sri? Saya nasib baik oleh kerana bini saya tu orang Banjar, adalah juga 5-6 juta dalam kocek, tapi tak cukup, Tuan Sri. Bila tak cukup tu, itu yang kita kena ada juga. The Baron di Mara tu, dia bagi equity loan. Mara kata, Baron dia pun dah tak ada duit dah, Tuan Sri. Jadi kita cadangkan kerajaan bagilah peruntukan kepada Mara untuk buatkan The Baron ini, supaya Baron boleh dibagi lagi kepada Bumi Putra ni. Maida ni pun, dia punya ITA ni pun nyawa-nyawa ikan. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap tak ada. Mula-mula dah habis 2024, sekarang sambung sampai 2025. Lepas ni kita tak tahu. Dan yang kita tengok yang pelik ni ialah GTFS. GTFS ni tak tahu dia bagi pada solar. Tapi pada tahun ini, dia tak mau bagi kat solar. Dia kata solar ni dah grid parity, so no more solar. Other than solar, boleh minta GTFS. Jadi itulah cadangan saya, Datuk Seri. Terima kasih, Datuk Guntur. Mungkin Datuk Megat dengan Tan Sri mendengar daripada pengalaman Datuk Guntur, mungkin nak respon. Datuk Megat dulu, kemudian Tan Sri. Ya, terima kasih. Tentu saja kita sedia maklum dan sebenarnya saya dengan Datuk Guntur ni memang dah kenal lama
dan almost every week kita berkomunikasi bagaimana kita dapat meneruskan agenda ini. Dan kita lihat bahawa dalam konteks yang disebut tadi, di mana kita dalam situasi energy transition ataupun NNTR, saya melihat peluang ini terbuka. Peluang dibuka dan terbuka dalam dua aspek. Satu ialah dalam pembangunan infrastruktur itu, kerana kita memerlukan penjanaan daripada sumber hijau, dan kita tahu solar merupakan salah satu daripada sumber utama di negara kita. Dan di dalam solar ini ada 3 jenis. Ada yang berada di daratan, land solar, ada yang berada di atas air, floating solar, dan juga ada yang berada di atas bumbung. Dari konteks itu juga kita melihat peluang ini dibuka disebabkan ini merupakan skoping yang baru, skop yang baru yang mana market dibuka. Dan untuk ini juga Tenaga Nasional memang membuka ruang ini. Contohnya dalam konteks rooftop solar, kita ada anak syarikat DISPA, yang kita namakan DISPA, yang mana membantu pemasangan solar di atas bumbung. Tapi di bawah DISPA itu kita telah bangunkan satu program untuk Bumiputera, vendor dari sudut pemasangan solar itu sendiri di atas bumbung. So setakat ini kita ada 20 pemasang atau syarikat kontraktor Bumiputera yang memasang solar-solar di atas bumbung. Dan kita tahu bahawa jumlah ini sebenarnya kita ingin besarkan. Jadi merupakan satu peluang kerana pasaran semakin membesar dalam solar rooftop. Dan di sinilah di mana sekiranya Tenaga Nasional berada di dalam bisnes ini, kita boleh menjadi payung. Kita boleh menjadi payung kepada syarikat-syarikat Bumiputera seperti ini. Dan di dalam payung ini kita boleh kongsilah bersama dari sudut pengalaman, selain daripada kita pergi market, dan juga dari sudut pembangunan modal insan. Pekerja-pekerja syarikat Bumiputera yang bersama kita, biasanya kita akan hantar di training center kita untuk dia memasuki pasaran dan dapat melaksanakan kerja dengan baik. Jadi ekosistem inilah yang sebenarnya yang saya lihat kita perlu pertekankan, dan kalau adanya kerjasama daripada semua pihak, di situlah kita dapat memaksimalkan output yang kita hendak dari sudut partisipasi Bumiputera dalam bisnes baru ini, dalam energy transition ini. Terima kasih, Tan Sri. Technician. Hello? Mike. Okey, boleh dengar. Terima kasih Yang Mohd. Rasanya saya sambut dengan gembira apa yang dicakap. Hello? Saya sambut dengan gembira. Boleh dengar ke? Mike tu Sri. Saya sambut dengan gembira cadangan Datuk Guntur, dan rasanya saya menyokong penuh usul dari rakan seperjuangan Datuk Megat pada hari ini. Yang perlu saya rasa kalau kita pendekkan cerita, ada 3 unsur. Liberalisasi di mana ada keterbukaan untuk penjana tenaga boleh baru dan membolehkan tanpa entry barrier yang tinggi sektor Bumiputera masuk bergiat, dan rasanya pengguna pakai boleh pandang Petronas terus, kerana saya sendiri telah berkongsi dengan Datuk Megat dan juga rakan-rakan di Sarawak. Operasi kami itu seperti yang disebutkan oleh Datuk Razif, dia ni sifar bersih. Kalau ada pelepasan, cara pengurangan ataupun nyah karbon, saya tukar sumber tenaga saya, ada efeknya. Dan di situlah sama ada pembelian tenaga hijau melalui TNB ataupun bekal-bekal swasta, bekal-bekal Bumiputera, Petronas akan terima, bekerjasama dengan anak syarikat kami, usaha sama dengan anak syarikat kami, insya-Allah demand itu tetap ada. Kita dah dengar sendiri pada Datuk Razif 60 gigawatt permintaan dari dalam masa terdekat ni. Kedua,
rasanya telah disebut dan mungkin ganjil keluar daripada mulut Petronas. Pembiayaan. Mereka ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan mungkin kata Petronas bukan dah ada dana ke? Tapi nombor dan jumlah yang disebut-sebut bukan kecil. 1.2 hingga 1.3 triliun itu adalah satu beban yang amat besar. Di situlah rasanya ekosistem, kalau Datuk Megat dah usulkan dia nak jadi payung, kita terimalah dengan suka hatilah. Tapi rasanya perlu kerjasama. Di mana kekunci kira-kira mana-mana pun financial position mana-mana satu entiti itu tak cukup untuk menampung pembekalan besar. Di sini kita harus lontarkan pandangan kepada institusi kewangan. Apa selera mereka? Apa selera mereka untuk mengambil satu taruhan baru? Penaruhan baru ni kerana tenaga boleh baru ni dipandang teknologi yang belum terbukti. Ada intermittency, tak ada yang membeli secara konstan. Di sana rasanya perlu ada struktur kontrak dan perjanjian yang baru supaya boleh semua usaha ini menjadi bankable. Dan di mana institusi kewangan dapat menggarap tugas ni dan juga menyambut dengan baik macam mana nak membiayai. Ketiga, tak dapat dinafikan lagi tuan-tuan puan-puan yang berhormat, ahli-ahli panel. Rasanya satu tema yang telah acap kali disebut, kapasiti. Kapasiti ni kita sekarang mungkin dapat berseluruh. Tadi Datuk Guntur kata banyak yang keluar daripada universiti ni golongan hawa. Saya ataupun daripada jurutera-jurutera yang saya berkongsi perbincangan dengan Datuk Megat ni sudah kurang minat STEM dan juga vocational. Nah, dari segi industri minyak dan gas, memang keperluan kejuruteraan dan teknikal itu tinggi. Tapi ada juga adaptasi dan pelatihan baru yang perlu untuk kapasiti yang akan menyambut cabaran yang lebih besar ni. Rasanya sistem kami perlu ubah sesuai sikit pendekatan bagaimana boleh bergerak ke arah menyambut keperluan tenaga baru ni. Memang nampaknya terpaksa saya akui, kami lihat di UTP juga, kalau kursus kejuruteraan tu memang agaknya semua golongan Adam ni nakal-nakal belaka. Yang lepas pun lebih banyak golongan hawa, yang dapat honors pun golongan hawa juga. Jadi pendekatan kami dalam mengambil tenaga kerja, saya akui tenaga kerja Petronas pada satu ketika yang tak akan jauh lagi daripada sekarang, lebih banyak golongan hawa intake-nya daripada golongan Adam. Betul. Tapi untuk menyambut ni rasanya perlu an all-in effort bersama-sama. Muhammad. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Mungkin Datuk Razif dalam ulasan pertama tadi bila nak buka LSS dan apa saja kaedah kita laksanakan ialah by way of request for proposal. Makna competitive bidding. Tapi di kalangan peserta kita sini, khususnya SMEs dan sebagainya, mereka mungkin expect, harapan mereka, adakah pengkhususan bagaimana kita nak allocate untuk Bumiputera? Sebab mereka mungkin belum dapat bersaing secara kompetitif. Jadi ini mungkin persoalan yang mereka harapkan. Adakah kita akan melakukan perubahan dasar ataupun perubahan dari segi peraturan? Bagaimana kita nak accommodate supaya kita boleh membangunkan dan membuka sedikit ruang sama ada kepada syarikat Bumiputera ataupun SMEs ini untuk dapat terlibat bersama. Dalam konteks mungkin tak besar, sedikit, bermula dengan sedikit. Ataupun bukan 100% Bumiputera, mungkin boleh dalam konteks joint venture dengan non-Bumiputera. Tapi the genuine joint venture for example. Jadi silakan. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Saya akui semenjak kita buat RFP daripada cycle nombor 1 sampai nombor 4 tidak ada kriteria yang Yang Amat Berhormat sebut tadi. Mungkin kali ini Yang Berhormat kita boleh kaji keperluan untuk kita sambut habis masa option ini untuk kita ketengahkan kepada pihak kementerian Yang Berhormat untuk kita consider faktor Bumiputera lah. Jadi saya tidak menolak kemungkinan kita ada berbagai option, sama ada JV, sama ada kota khas. Tapi insya-Allah kita akan kekalkan
unit-unit yang kecil. Walaupun kali ini yang Berhormat mengumumkan paling besar 500 megawatt, paling besar. Tapi kita tak lupakan kemungkinan kita akan kekalkan juga yang 10 bracket-bracket yang 10 hingga 20, 50 untuk syarikat-syarikat SME untuk bersaing sama dia, sebab kalau yang 500 tu syarikat besar lah. 500 tu lebih kurang, kalau 1 megawatt 3 juta, 500 kali 3 besar modal tu. Ya. Jadi kalau setiap 1 megawatt lebih kurang 3-4 juta capital yang diperlukan untuk projek solar farm ni. InsyaAllah Yang Berhormat kita boleh bincang sama ada kita boleh pertimbangkan untuk keperluan yang Berhormat sebutkan tadi. Terima kasih. Mungkin sebelum saya balik kepada Dato' OYB, Dato' Dr. Hazlan, kita dah ada soalan sebenarnya yang dah dikemukakan daripada orang ramai, peserta-peserta kita ni. Ada daripada Bang Daud, Ahmad, ada Anonymous pun ada ni. Ada 4 soalan sebenarnya. Mungkin saya nak pilih 2. Boleh mana-mana ahli panel nak jawab. Pertama, kami Bumiputra di Sarawak. Ini mesti daripada Dewan Usahawan Dayak ni saya kira. Dia kata kami Bumiputra di Sarawak mayuh dengan sawit, dia katanya. Masa ini bagaimana mereka nak boleh memperdagangkan sawit itu sebagai tenaga ke? Boleh baru. Pasal ini lebih dalam bahasa Iban yang dia kemukakan. Saya terpaksa translate. Tak tahu translation saya betul ke tidak. Itu yang pertama. Saya rangkumkan jugalah. Satu lagi ialah teknologi tenaga nuklear makin bersih dan makin selamat. China sudah jadi negara termaju dalam teknologi tenaga nuklear. Kenapa Malaysia allergic dengan nuklear? Jadi siapa nak jawab? Mungkin bagi Datuk Megat dulu. Dan input dari mana-mana panelis kita. Ya, terima kasih Datuk Seri. Yang pertama berhubung dengan soalan berhubung dengan biomass. Biodiesel maybe. Biodiesel, biomass. Ya, bioenergy. Bioenergy. Satu lagi bioenergy daripada sawit and so on. Satu lagi on nuklear. Dari sudut penjanaan untuk bioenergy ini sebenarnya dalam konteks pilot tenaga nasional memang ada bekerjasama dengan salah satu JLC yang lain, iaitu Sime Darby Plantation, untuk kita menjana elektrik menggunakan kaedah daripada hasil daripada buangan kelapa sawit. Apa yang berlaku ialah ketidakcukupan stok itu sendiri. Jadi penjanaan itu berlaku dalam kadar yang tidak menentu. Jadi sebenarnya sekiranya betul ada stok yang mencukupi, itu merupakan satu sumber yang boleh menjana elektrik dari penjanaan tenaga boleh baru. Itu untuk yang pertama. Yang kedua berhubung dengan nuklear. Kalau kita lihat daripada perjalanan dalam dunia ini, kita melihat bahawa teknologi nuklear ini memangnya satu teknologi yang diguna pakai di kebanyakan tempat di dalam dunia ini. Salah satu kawasan yang banyak menggunakan nuklear adalah di negara-negara Eropah. Cumanya nuklear ini mempunyai ada satu imej yang negatif disebabkan oleh beberapa insiden yang kita semua sedia maklum. Tapi dari sudut teknologi itu sendiri, kita melihat bahawa ada satu pengembangan yang baik yang berlaku di mana teknologi itu juga semakin baik, dan buat masa ini apa yang boleh diketengahkan kepada pasaran adalah satu teknologi yang dipanggil small modular reactor ataupun apa yang kita panggil SMR. Ini dibandingkan dengan teknologi-teknologi terdahulu, ini dianggap lebih selamat dari sudut bagaimana penjanaan daripada tenaga nuklear. Jadi melihat kepada keadaan yang sedia ada ini,
kita juga lihat bahawa ini merupakan satu peluang untuk kita melihat sama ada kesediaan untuk negara kita menjana elektrik daripada tenaga nuklear. Dan kita juga faham bahawa perlunya satu program yang khusus untuk kita sama-sama sebagai rakyat Malaysia ini untuk mengetahui dengan lebih mendalam, mendapat maklumat yang terkini berhubung dengan tenaga nuklear itu sendiri dibandingkan dengan apa yang berlaku di beberapa insiden yang kita pernah dengar. Sedia maklum bahawa ia merupakan satu keadaan di mana safety merupakan, keselamatan merupakan satu yang utama. Tapi kalau kita lihat daripada sudut yang lain pula, ia merupakan satu peluang dan teknologi telah membolehkan kita untuk melihat having a peek kepada teknologi ini. Untuk itu juga sebenarnya TNB dan Petronas ada taking step lah, mengambil langkah bercakap antara satu sama lain sama ada possibility ini, kemungkinan ini kita boleh ketengahkan untuk negara. Terima kasih. Mungkin Dr. Azlan boleh respon pada soalan daripada Sarawak tu tadi. Bagaimana kerajaan Sarawak boleh membantu dalam konteks kelapa sawit itu. Kalau mereka nak usahakan untuk convert gas ataupun buangan daripada sawit itu untuk generate energy. Apa insentif daripada Sarawak? Terima kasih Ahmad Mohamad, mentor, moderator. Saya boleh lihat ada beberapa orang daripada Sarawak ke situ, Borneo. Sebenarnya senang aja jawapannya. Jumpa saya hari Isnin kat office. Apa yang dikatakan oleh TNB tadi adalah betul, iaitu berkenaan dengan feedstock. Sekiranya kita nak pergi ke biomass, kita mesti mempunyai feedstock yang cukup. Jadi kalau di Sarawak sahaja feedstocknya tidak mencukupi, kita punya kelapa sawit cuma 1.2 million hectares. Jadi adakah mungkin kita kena bekerjasama dengan syarikat-syarikat daripada Semenanjung ataupun lebih baik lagi bekerjasama dengan syarikat-syarikat daripada Kalimantan dan juga Indonesia untuk menghasilkan biomass. Yang kedua saya nak share kat sini adalah berkenaan dengan carbon capture, usage and storage. Ini merupakan satu cara untuk kita mengurangkan pelepasan karbon di planet bumi, dan Sarawak mempunyai potensi, Malaysia actually mempunyai potensi yang tinggi di dalam industri carbon capture, usage and storage, terutama sekali di Sarawak sebab Sarawak mempunyai banyak telaga-telaga minyak yang sudah terpakai di mana kita boleh menyimpan karbon-karbon tersebut di bawah dasar laut, dan Sarawak mempunyai 1,665 telaga minyak terpakai, 1,400 lebih adalah di offshore dan 200 lebih onshore. Dan belum lagi dikira kita punya saline aquifer yang merupakan dasar-dasar laut kita secara asli. Jadi potensi penyimpanan karbon kita di Sarawak adalah lebih kurang 4 trilion tan of carbon. Jadi bayangkanlah jumlah pendapatan yang kita boleh dapati daripada CCUS. Dan juga saya nak share, Sarawak menyediakan 4 rangka kerja ataupun frameworks sebelum kita mencebur diri dalam mana-mana pelaburan hijau ataupun green investment. Iaitu yang pertama adalah rangka kerja dari segi perundangan. Kita menyediakan segala regulation, peraturan, rules, permits, licensing untuk kita membenarkan dan memudahkan segala aktiviti-aktiviti investment, green investment. Yang kedua adalah melalui technical framework, kita menyediakan dan memastikan bahawa kita bersedia, benar-benar bersedia untuk menjalankan segala industri tersebut. Yang ketiga adalah finance, taxation and business framework. Kita juga telah pun menyediakan rangka kerja ini. Dan yang keempat adalah rangka kerja tenaga manusia. Kita harus melatih dan mendidik ramai lagi anak-anak kita untuk mengambil jurusan-jurusan yang berkaitan dengan hidrogen, berkaitan dengan solar dan sebagainya. Dan saya berbangga sekali di Sarawak, iaitu salah sebuah universiti kita di Sarawak dan milik Sarawak, iaitu University of Kertin,
Universiti Kertin di Miri bulan lepas telah pun melancarkan satu kursus yang baru dan kursus yang pertama di Asia Tenggara yang dinamakan Bachelor of Energy Engineering. Bachelor of Energy Engineering. Dia memang fokus kepada energi dan sekarang ini sudah pun mempunyai 50 orang pelajar, semuanya kebanyakannya daripada Sarawak dan kursus 4 tahun dan semua hidrogen, solar, wind dan sebagainya. Semua topik-topik itu adalah di dalam kursus Bachelor of Energy Engineering. Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Kita now to the final round lah. I kena conclude. Kita patut habis 4.30 kan? Yeah. Jadi because of interesting apa tadi saya tak nak interfere panelis dalam memberi pandangan mereka. Jadi untuk summing up ni, kita tahu di peringkat dunia memang menjadi trending peralihan tenaga. The new renewable energy and so on menjadi trending. Jadi apakah yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan untuk merancangkan peralihan tenaga ini dan dalam konteks pembangunan Bumiputera apa yang patut difokuskan oleh kerajaan untuk membantu ekonomi supaya kita dapat mengembangkan ekonomi dengan adil dan saksama. Jadi pandangan saya bagi 2 minit setiap orang lah. Bermula daripada Datuk Guntur, kemudian terus balik ke sini. Silakan. Terima kasih Datuk Seri. Dari pengalaman saya dan sebagai pemain industri, adalah penting kalau sekiranya semua polisi yang dirangka ini dilaksanakan seperti mana yang dirancang. Bukan dilaksanakan mengikut kepentingan individu dan kumpulan tertentu. Kalau kita ikut polisi yang dirangka, isu dan cabaran boleh diatasi. Saya dah atasi, saya tunjuk dah. Tenaga boleh baru adalah masa depan negara kita. Ia isu nasional. Ia asas ekonomi masa depan. Satu dunia tuntut penggunaan tenaga bersih melalui Paris Agreement Net Zero Carbon 2050. Malaysia dah nyatakan komitmen untuk capai hasrat ini. So TBB sangat penting untuk pastikan Malaysia dapat bersaing di peringkat global pada masa depan. Saya percaya Petronas dan TMB juga akan risau nak capai sasaran Net Zero Carbon. Apatah lagi syarikat-syarikat SME yang kita kena galakkan mereka teroka TBB ni. Persaingan dengan negara maju, kita boleh lihat dari sudut yang boleh untungkan kita. Negara maju perlukan sumber tenaga hijau atau TBB untuk industri mereka. Kita boleh jadi pembekal. Kita perlu memanfaatkan sumber yang ada untuk bekalkan tenaga hijau kepada negara maju. Kalau kita jadi pembekal untuk penuhi demand yang tinggi terhadap tenaga hijau di negara maju, boleh kita kongsi dengan mereka untuk kita dapatkan benefit of economic. Dalam hal ini, institusi seperti Petronas dan TMB kena mainkan peranan sebagai perunding dan facilitator. Sebab nak bekalkan tenaga, kena guna grid TMB. Mungkin TMB dan Petronas boleh wujudkan energy exchange, di mana SME boleh bekalkan tenaga terus kepada mereka dan mereka jual pada negara luar. Wujudkan win-win situation. Sebab saya dah tengok dah tender dokumen daripada energy market Singapore. Mereka nakkan 85% performance ratio yang mana memerlukan penggunaan bateri yang banyak. Tapi kalau kita gabungkan tenaga kita buat solar farm, kita bagi pada TMB, biar TMB ada exchange, Petronas pun ada, boleh balancekan dengan hydro dan sebagainya, kita boleh supply RE 24/7 ke luar negara. Selain daripada itu, saya juga yakin TMB dan Petronas tak perlu bersaing dengan SME. Sebaliknya manfaatkan SME yang sudah ada. Kita minta kerjasama kita minta kerajaan supaya melaksanakan mekanisme selaraskan harga IREC, Renewable Energy Certificate, supaya syarikat-syarikat SME tidak kena bully seperti mana CGPP. Kita tahu harga REC Malaysia ini lebih tinggi daripada harga negara lain. Tapi bila keadaan terdesak, mekanisme kita tak ada, maka kita tak dapat nak mempertahankan harga REC kita. Sebab itu CGPP kita terpaksa dijalankan walaupun harga REC itu tidak begitu menguntungkan kita dan kita boleh improve di masa yang akan datang. Dan satu lagi kita tahulah bahawa renewable energy ini, energy mix ni sangat bergantung pada grid. Jadi kalau kekuatan grid ni boleh menampung 12,000 megawatt dalam tempoh 5 tahun ni, insya-Allah kita sama-sama akan sokong Datuk Megat supaya kita dapat sama-sama tumpang grid dia, ekspor ke ataupun jual pada dia ke, dan jual pada green energy tarif. Sebab negara kita ni memang negara yang makmur dan mempunyai sumber-sumber tenaga baru yang banyak dan kita boleh manfaatkan bersama-sama. Terima kasih Datuk Guntur. Datuk Megat.
Okay, terima kasih Datuk Seri. Saya melihat selain daripada pembiayaan yang telah kita bincang, ada 3 perkara yang kita boleh tumpukan. Yang pertama, akses kepada teknologi. Itu penting, terutama untuk syarikat Bumiputera dan juga tenaga. Keduanya, akses kepada supply chain. Kita lihat dalam COVID-19 itu berlaku disruption of supply chain dan banyak Bumiputera kontraktor tidak dapat daya tahan disebabkan disruption of supply chain. So access to supply chain. And the fourth one, saya melihat dari sudut sektor pembuatan di negara kita ini. Ini merupakan satu cabaran besar. Bagaimanakah support system yang perlu ada kepada lokal pembuatan, sektor pembuatan di negara ini, yang mana dia, pasaran pembuatan ini mendapat saingan yang hebat, terutama daripada negara China. Jadi kalau kita tidak bentuk sesuatu polisi yang boleh memastikan adanya local industri pembuatan yang baik, kemungkinan besar kita akan hilang kepada syarikat-syarikat antarabangsa. Tan Sri Tengku. Sebagai penutup kata, rasanya perlu saya ingatkan sedikit kepada mana-mana vendor kepada Petronas, dengar hari ini mungkin sedikit terkesima ataupun terkejut. Saya nak tekankan, minyak dan gas itu tetap relevan. Tak ada gas, rasanya into our energy mix akan mengganggu gugat keboleh laksanaan mana-mana dasar tenaga. Jadi yang perlu saya ubah adalah cara pengeluaran, kerana tanpa ada gas untuk period peralihan ini, rasanya akan ada kesenjangan, guna selalu dipakai oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kesenjangan antara keperluan. Equilibrium sekarang ini amat rapuh, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada faktor-faktor geopolitik di mana bekalan mungkin terganggu. Jadi kedaulatan tenaga itu tetap harus kita pertahankan. Kita tak ada a new system yet. We must have oil and gas as well. Menyahut cabaran rasanya yang diketengahkan oleh Datuk Guntur, perlu saya ingatkan dan saya ulang sekali lagi pesanan daripada Datuk Razif, ini satu cabaran sejagat. Mana-mana satu industri tak dapat sahut cabaran ini. Cabaran sejagat kerana implikasinya kepada ekonomi. Boleh bersaing ke tidak bahan pengeluaran kita dengan adanya undang-undang baru yang mungkin menghadkan kandungan karbon. Cabaran iklim, cabaran menarik pelaburan daripada pelabur-pelabur yang memang mengetengahkan dan menekankan keperluan tenaga hijau sebagai syarat memasukkan wang ke dalam negara. Jadi ini adalah satu cabaran sejagat yang tidak mungkin dapat disahut oleh satu pemain, satu industri, satu regulator. Semuanya kena bekerjasama. Saya harapkan juga institusi kewangan masuk dan lebih cergas lagi dalam sesi-sesi libat urus, kerana pembiayaan yang perlu, pelaburan yang ada dan peluang yang terbuka bukan hanya kepada sektor Bumiputera tapi kepada seluruh rakyat Malaysia secara amnya. Itu Yang Berhormat. Terima kasih. Tuan Azlan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Moderator. Kita di Malaysia, di Sarawak dan di ASEAN agak ketinggalan sedikit di dalam merangka semua peraturan-peraturan untuk membolehkan kita melalui this transition. Contoh, kita di ASEAN belum lagi mempunyai satu emission trading system ataupun ETS seperti yang ada di Eropah, di China, di Korea dan Kanada dan sebagainya. Jadi kita kena fikir bagaimanakah kita boleh menubuhkan sistem ETS tersebut, dan Sarawak, saya nak share di sini, sedang merangka domestic ETS untuk memulakan usaha tersebut, ya, domestic ETS. Jadi akhir kalam, usaha untuk mengawal perubahan iklim haruslah dimainkan oleh setiap 198 negara yang telah pun bersetuju untuk mematuhi peraturan Paris Agreement. Jika hanya Sarawak, Malaysia dan ASEAN sahaja yang melakukannya, maka tidaklah akan tercapai sasaran SIFA Net Zero Carbon Emission by 2050. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi Datuk Razif, yang last sekali sebab dah dengar pandangan semua, as a controller, regulator, your final word.
Ya, terima kasih Bapak. Saya nak update Datuk Guntur berkenaan dengan exchange tadi. Memang kita di peringkat akhir yang berhormat untuk kita finalize RE exchange untuk ekspor cross border dan juga kita akan mutamatkan REC juga. Kita ada Jabatan Singgah di dalam TME yang ring fence yang akan mengusahakan atau mengoperasi RE exchange untuk cross border dan juga dipertanggungjawabkan oleh Jemaah Menteri. Ada keputusan Jemaah Menteri untuk mengelola REC juga. Kita tahu memang murah sekarang ni, bukan harga yang tepat sebenarnya. Harga market sebenarnya lebih tinggi. Saya faham. Nombor dua berkenaan dengan grid investment, betul. Grid must be ready lah. Apa-apa pun tidak guna kita ada resources tapi delivery system kita lemah. Kita akan galakkan kita panggil solar tu utamanya, kita panggil variable renewable energy, VRE, intermittent, dengan ada pengukuran yang Mak Umat sebut tadi, bateri 100 megawatt 4 jam tadi yang akan pilot oleh TMB. Kita akan tunjukkan bahawa grid kita ready dan kita akan terima lebih banyak solar ke arah grid untuk kita membantu ke arah sifar zero, sifar bersih. Dan juga yang Mak Muhammad, saya faham selama ini memang kita berdasar kepada kota base solar ni. Jadi kita dalam peringkat tengok kajian air third party access. Third party access ni dia lebih bersifat market base lah. Jadi ada dua parti yang bilaterally dia agree, dia tumpang, bukan tumpang, dia lalu dan dibayar lah. Tak percuma, dia akan bayar grid untuk kita kukuhkan grid ni supaya kita terima lagi banyak jenis-jenis TBB ni untuk kita, yang penting kestabilan lah grid ni. Penting yang Muhammad selalu sebut security of supply, keep lights on all the time supaya tidak mengganggu ekonomi kita. Dan akhir sekali yang Muhammad akhir kata memang ada keperluan untuk kita accelerate lah, mempercepatkan. Masa tidak banyak bertemu kita dan kita tak perlu rule out apa-apa option. Tadi dibincang pasal nuklear. Ini pandangan peribadi, bukan pandangan ST lah. Memang saya ada sikit pro nuklear sebab saya pernah menjawat jawatan di nuklear unit. Jadi saya faham public acceptance, yang itu tugas kita lah sebagai penggiat ni untuk kita convince, atau kita sendiri convince untuk kita memastikan ada penerimaan masyarakat berkaitan keselamatan, waste management, handling of the fuel dan operasi dan sebagainya. Itu tugas kita untuk memastikan semua terjawab, apa-apa concern atau isu-isu terjawab sebelum kita membuat keputusan sama dengan kita. Tapi small modular reactor ini adalah teknologi baru yang ada unsur-unsur keselamatan yang lebih tinggi lah. Dia orang kata tu datang dengan free fabricated daripada kilang, hantar kepada kita, letak atas kapal, seterusnya kita boleh on lah. Yang penting kita perlu kaji, kita siapkan skill kita, kompetensi. Ramai anak-anak kita ni yang dilatih untuk sebagai nuclear scientist dan juga nuclear engineer. Saya bukan nuclear scientist, nuclear engineer, tapi ramai ada PhD. InsyaAllah ini salah satu cara untuk kita mengekalkan security of supply lah. Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada satu-satu saja fuel atau gas atau sebagainya. Kita lebih diversify. Itu saja yang berhormat. Yang penting kita ada triangle tu, teralima tu, security, affordability dan juga environment sustainability. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih. Jadi kita dah sampai ke penghujung lah kiranya perbincangan kita, diskusi kita. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Beri tepukan gemuruh kepada semua panelis kita. Dan saya selaku moderator dan juga Menteri Petra memberi komitmen lah apa saja pandangan tadi, usul, cadangan, apatah lagi expectation daripada semua peserta-peserta kita sesuai dengan ekonomi madani untuk memberi komitmen bahawa pembangunan fokus kepada pembangunan ekonomi Bumi Putra ini akan terus diberi tumpuan tanpa menjejaskan hak orang lain. Jadi sama-sama kita kembangkan kek itu supaya kemakmuran bersama akan dapat tercipta dan akhirnya kita dapat membina sebuah negara yang bukan saja makmur tapi kita dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera dan aman. Jadi itu menjadi komitmen kita semua dan saya mengucapkan terima kasih di atas sokongan, kehadiran semua, perhatian. Saya tengok begitu ramai yang committed
tak ganjak daripada kursi. Terima kasih. Jadi untuk itu kita doakan semoga dengan diskusi ini kita akan dapat kembangkan lagi sektor tenaga kita dari segi keterjaminan, keselamatan dan juga kemampanan alam sekitar kita. Jadi saya kembalikan kepada saudara pengacara majlis. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Fadilah bin Haji Yusof Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air untuk perkongsian dan juga